Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, kes 1MDB Najib Razak. Najib jumpa Jolo di Switzerland pada 2013. Saksi SPRM. Berita penuh, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menghadiri perjumpaan bersama 3 individu termasuk ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau dikenali sebagai Jolo di Davos, Switzerland pada awal 2013. Dua lagi individu itu ialah bekas Ketua Operasi Asia Tenggara Goldman Sachs, Tim Lesner, dan bekas pengurusi Goldman Sachs Asia, Mitchell Evans. Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin 37 berkata Lesner mencadangkan supaya pengumpulan dana dibuat oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB ada surat sokongan daripada kerajaan Malaysia. Saksi pendakwaan ke-49 itu berkata bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi pada 15 Januari 2013 mengemukakan surat rasmi kepada Najib bagi mendapatkan sokongan dana usaha sama strategik antara Malaysia dan Abu Dhabi melalui Akbar Investment PJS serta 1MDB. Nur Aida yang juga penyiasat kes 1MDB berkata surat itu juga bertujuan meminta pertimbangan Kementerian Kewangan bagi memberi sokongan terhadap pengumpulan dana yang akan dibuat. Oleh kerana pelaburan oleh Akbar Investment PJS mendapat sokongan daripada International Petroleum Investment Company IPIC, maka dicadangkan pelaburan oleh 1MDB disokong oleh Kementerian Kewangan. Pada surat itu, Najib minta maaf yang berbahagia Datuk Dr. Irwan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu Tan Sri Mohd Irwan Sarigar Abdullah sila uruskan perkara dengan segera. Kemudian Mohd Irwan dihubungi Datuk Azlin Alias yang ketika itu adalah setiausaha sulit kerana Najib untuk meminta supaya hal berkaitan disegerakan kerana kejayaan usaha sama bergantung kepada surat sokongan daripada Kementerian Kewangan, katanya. Najib 71 yang juga bekas Menteri Kewangan berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Nur Aida berkata, pada peringkat awal cadangan usaha sama antara Malaysia dan Abu Dhabi, Goldman Sachs mencadangkan supaya kerajaan Malaysia menyediakan satu Letter of Comfort LOC sebagai satu bentuk jaminan kepada terbitan bond yang akan dibuat 1MDB. Sesulan itu, katanya Goldman Sachs mengemukakan draft LOC kepada 1MDB yang kemudian dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan mendapatkan pandangan undang-undang. Bahagian Undang-Undang Kementerian Kewangan yang menelitinya menyatakan LOC itu bersifat satu bentuk jaminan yang memberikan contractual obligation atau kewajipan kontrak kepada kerajaan Malaysia. Pada 29 Januari 2013, satu resolusi ahli lembaga pengarah DCR bertajuk Joint Venture with Akbar Investment PJS for Investment and Development of Real Property Assets disediakan. Tujuan DCR bagi mendapatkan kelulusan ahli lembaga pengarah BOD 1MDB bagi usaha sama berkenaan. DCR diluluskan serta-merta oleh BOD 1MDB kerana ia dilampirkan bersama 2 dokumen yang ditandatangani terlebih dahulu oleh Najib bertarikh 29 Januari 2013, katanya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, Najib tak benarkan dana AS 3 bilion milik 1MDB di Switzerland dibawa balik ke Malaysia. Berita penuh, seorang penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa Datuk Seri Najib Razak tidak membenarkan dana AS 3 bilion milik One Malaysia Development Berhad 1MDB di Switzerland dibawa pulang ke Malaysia pada 2013. Nur Aida Arifin 37 yang juga penyiasat kes 1MDB dan saksi pendakwaan ke-49 berkata perkara itu disahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Mohd Hazim Abdul Rahman.
Muhammad Azim selaku CEO 1MDB dan ahli lembaga pengarah BOD 1MDB Global Investment Ltd 1MDB GIL tidak mempunyai akses dan kawalan ke atas dana diterbitkan daripada bond. Beliau beberapa kali membuat permintaan kepada Najib untuk membawa pulang dana itu bagi membiayai keperluan syarikat 1MDB, namun ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo menyampaikan arahan bahawa ia tidak boleh dibawa pulang kerana ia untuk kegunaan dana pilihan raya UMNO. Muhammad Azim pernah memaklumkan perkara ini kepada Ketua Setiausaha Sulit Najib ketika itu, Datuk Azlin alias, dan pengurusi 1MDB Tan Sri Rilodin Wok Kamarudin untuk memanjangkannya kepada Najib, namun bekas Perdana Menteri itu tidak membenarkan dana berkenaan dibawa pulang dan tiada sebab yang jelas diberikan, katanya. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksi di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera. Najib 71 yang juga bekas Menteri Kewangan berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah Rm2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Mengenai perincian dana itu, Nur Aida berkata pada 19 Mac 2013, wang terbitan nota AS 3 bilion dimuktamadkan dan dipindahkan ke dalam akaun 1MDB GIL di BSI SA Lugano, Switzerland dengan jumlah AS 2,721,000. Jumlah dimasukkan ke dalam akaun adalah kurang daripada jumlah sebenar selepas ditolak caj perkhidmatan yang dikenakan Goldman Sachs. Akaun berkenaan dibuka di BSL Lugano pada 11 Mac 2013. Pada 13 Mac 2013, mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengurusikan Najib bersetuju supaya kerajaan melalui Kementerian Kewangan mengeluarkan surat sokongan terhadap terbitan dana AS 3 bilion. Pada 14 Mac 2013, Najib selaku Menteri Kewangan menandatangani surat sokongan kepada 1MDB untuk pinjaman berjumlah AS 3 bilion dengan Goldman Sachs bagi mengadakan perjanjian usaha sama dengan pihak Abar PJS, katanya. Bagaimanapun, keterangan saksi berhubung dana itu dibantah peguam bela Najib, Tania Shaviti, atas alasan ini adalah hearsay atau bersifat dengar cakap sebelum hakim merekodkan bantahan berkenaan.